A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfad din, falyataqillahi fin nisfil baqi." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang mudah-mudahan mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita bersiaran daripada Masjid Sungai Terap, Tanjung Karang, dalam program Kuliah Takmir Anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor, yakni JAIS. Pada hari ini, hari Selasa 20 hari bulan Julai tahun 2021. Program rakaman ini adalah untuk menggantikan program kuliah takmir bersemuka di masjid berkenaan dalam menangani pandemik COVID-19. Semoga kita semua akan mendapat manfaat yang terbaik daripada program ini dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala malah bencana, penyakit berjangkit dan sebagainya, terutamanya COVID-19 ini. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu, kita dah bincang perbezaan di antara talak biasa dengan talak khuluk. Jadi insyaAllah pada hari ini kita sambung lagi, dan hari ini kita bincang pula khusus dengan pelbagai hukum khuluk, talak khuluk. Apakah yang dikatakan khuluk itu dan bagaimana dia boleh berlaku dan implikasinya selepas talak itu berlaku. Khuluk mempunyai banyak hukum. Dan pengarang kitab ini meringkaskan hukum berikut. Yang pertama, hukum khuluk adalah harus. Harus ni maknanya boleh buatlah. Pada bila-bila masa kita boleh khuluk. Khuluk ini sebagaimana saya nyatakan pada pertemuan yang lalu, ialah isteri mensyaratkan memohon cerai kepada suaminya, mensyaratkan supaya mensyaratkan supaya dirinya, isteri itu membayar sesuatu harta kepada suaminya, maknanya ialah tebus khuluk, tebus talak. Jadi itu dihukumkan harus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak akan berlaku melainkan tebusan yang berbentuk harta yang difardukan oleh isteri kepada suami, jika harta tebus talak itu dimaklumi dan disebut ia wajib diserahkan sedemikian. Isteri mensyaratkan, contohlah isteri mensyaratkan supaya supaya dianya membayar kepada suaminya sekian-sekian banyak harta ataupun wang ringgit.
maka suaminya bersetuju, maka wajib atau mesti isteri membayar sedemikian rupa sebagai yang dijanjikan untuk tebus talak supaya suami dapat menceraikannya. Jika tidak ditentukan secara khusus, huluk tetap sah dan suami wajib diberikan mahar misil, iaitu mas kahwin yang diberikan kepada isteri yang dahulu dan kembalikan kepada suaminya untuk suami menceraikan istrinya. Jika suami menggunakan lafaz huluk tanpa menyebut sebarang tebusan, malah tidak memikirkan yang sama sekali, ia adalah talak biasa secara kiasan dengan lafaz huluk. Oleh itu ia termasuk dalam jenis kiasan dan jatuh talaknya sebagai talak raj'i, talak biasa. Itu yang pertama. Yang keduanya, huluk tidak jatuh daripada isteri yang belum balik dan juga yang tidak berakal. Ini isteri yang belum balik ataupun yang tidak berakal, maka dia tidak boleh menebus talak itu. Dan kerana tidak berkelayakan untuk membuat sebarang iltizam dan sebarang urusan. Tetapi jika suami yang menceraikannya secara huluk, maka talak tetap jatuh sebagai talak raj'i yang biasa dan tidak berhak mendapat sedikit pun daripada mas kahwinnya ataupun bayaran daripada suami. Yang ketiga, jika suami menceraikan isterinya secara huluk, isteri berkuasa menguruskan dirinya sendiri. Maknanya isteri tidak gila dan isteri bukan kanak-kanak, dia sudah balik. Suami tidak lagi mempunyai sebarang kuasa terhadapnya dan tidak boleh rujuk kepadanya dalam tempoh iddah. Ini tuan-tuan ya. Sebagaimana talak biasa. Hal ini adalah kerana khuluk merupakan talak yang tidak boleh dirujuk. Apabila berlaku talak khuluk ini, maka suami tidak boleh rujuk. Dia tidak macam talak raj'i. Dia menjadi talak ba'in. Ba'in sugra. Sehubungan dengan itu, suami hanya boleh memiliki bekas isterinya itu dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru. Kalau tidak juga, setelah berlaku huluk, maka suami isteri nak kahwin balik, maka dia kena nikah balik semula, isi borang, buat pendaftaran ke Jabatan Agama dan nikah dengan lafaz yang baru dan juga dengan mas kahwin yang baru. Dan terpulanglah kepada kemahuan bekas isterinya itu. Kalau isteri itu mahu, kalau dia tak mahu, apa boleh buat? Tak boleh buat apa-apa bekas suaminya, kerana dia tidak boleh rujuk seperti talak raj'i. Kemudian yang keempat, zihar, lafaz zihar, lafaz ilak dan juga lafaz talak yang dijatuhkan oleh bekas suami tidak berkesan kepada isteri yang diceraikan secara huluk sepanjang tempoh iddahnya. Suami tidak boleh menzihar. Kalau ada zihar pun, kalau ada ilak pun, kalau ada talak daripada suami ketika iddah huluk itu, maka tidak memberi kesan, tidak berpindah kepada hukum lain. Dia tetap menjadi hukum huluk dan tidak boleh rujuk. Hal ini adalah kerana huluk menjadikan isteri yang asing bagi suami. Keadaan ini berbeza dengan talak biasa yang boleh dirujuk, iaitu suami masih boleh menceraikan isterinya dengan talak yang kedua, ini talak biasa, atau menziharkannya dalam tempoh iddah dan mendatangkan kesan terhadap isteri tersebut. Ini kalau talak biasa. Tapi dia berbeza dengan talak huluk, dia tidak ada apa-apa kesan kepada isteri walaupun suami menceraikannya dalam masa iddahnya. Iddah tetap ada iddah. Yang kelima, suami boleh menceraikan isterinya secara huluk sama ada ketika haid ataupun ketika suci yang telah disetubuhinya. Jadi tuan-tuan ingat tak, kita dah bincang pada pertemuan yang lalu tentang talak bid'i dan bukan talak bid'i.
Talak bid'i ini ialah talak yang diceraikan oleh suami isteri yang diceraikan ketika haid ataupun ketika suci yang telah disetujui oleh suami, maka suami menceraikannya, itu talak bid'i. Jadi kalau khulu ini dia tidak ada waktu. Khulu tidak ada waktu, sama ada haid ke tidak haid ke, berlaku persetubuhan lepas tu ada khulu, maka dia tidak berkesan, tidak terkesan dengan perkara seumpama itu. Khulu tetap jatuh talak. Hal ini adalah kerana perceraian secara khulu tidak menimbulkan kemudaratan kepada isteri disebabkan ia berlaku atas kehendaknya sendiri. Berbeza dengan perceraian biasa kerana itu adalah kemahuan suami dan ia akan menimbulkan kemudaratan kepada isterinya. Itu tuan-tuan ya dan puan-puan, para pendengar sekalian, beberapa perkara tentang hulu. Apa sebenarnya hulu ini? Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, suami ini kadang-kadang jual mahal, dia tak nak berlaku perceraian, ataupun memang dia tidak sesuatu bayaran daripada isteri. Maka kalau isteri dah tak ada, maknanya dia tidak ada keserasian dalam rumah tangga, isteri mohon cerai, sama ada nak kahwin lain ke ataupun nak hidup sendiri ke dan sebagainya, maka berbincanglah dengan suami. Mungkin suami boleh mensyaratkan untuk bayar hulu kepadanya daripada isterinya. Jadi berlaku perceraian ini adalah untuk memudahkan perjalanan kehidupan berumah tangga. Dia ada penyelesaian. Jadi jangan hari-hari berlaku persengketaan, pergaduhan, pertengkaran, penganiayaan dalam rumah tangga kerana tidak faham tentang hukum-hukum cerai dan hukum-hukum rujuk dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, setakat ini saja perbincangan kita pada hari ini, iaitu hukum tentang hulu, dan mudah-mudahan tuan-tuan akan memahami apa sebenarnya hulu ini dan bagaimana ia boleh berlaku untuk memudahkan proses perceraian kita. Dan perlu diingat juga, hulu ini apabila dah berlaku hulu, isteri dah memberikan sebahagian daripada hartanya ataupun wang ringgit kepada suami dan diterima oleh suami, dan suami menceraikan isteri berkenaan, maka tidak boleh rujuk walaupun ada edah bagi isteri kepada seseorang isteri. Jadi makna kat situ, kalau tidak lagi berkahwin semula dengan bekas suami dan dengan bekas isteri, maka dia kena nikah yang baru, buat pendaftaran yang baru, ada saksi dan sebagainya, maka dengan mas kahwin yang baru. Itu adalah peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, apapun, insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita. Banyak lagi yang perlu kita nak tahu dalam hukum munakahat ini, tentang hulu ini, dan mudah-mudahan ianya akan membawa kepada kebahagiaan bersuami isteri, kebahagiaan berkeluarga dalam pasangan suami isteri sehingga ke akhir hayatnya. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.